Assalamualaikum. Okey. Second topik untuk hari ini adalah tics and Tourette syndrome. Okey. Apa itu tics and Tourette syndrome? Ini adalah salah satu sindrom yang dihadapi oleh seseorang di mana melibatkan suara dan juga pergerakan. Okey. Suara dan juga pergerakan yang berulang-ulang dilakukan untuk keselesaan ataupun tanpa mereka sedari. Okey, kalau pernah jumpa orang yang ataupun budak yang dia akan ada satu behavior macam kelip mata banyak-banyak kali, okey, dia akan macam gerak-gerakkan bahu, sekejap-sekejap gerak-gerakkan bahu, sekejap-sekejap gerakkan bahu, ataupun sekejap-sekejap macam dia akan buat pergerakan kat hidung ke ataupun kat mulut ke. At first kita akan nampak seperti seolah-olah orang tu tak selesa dengan mungkin dia tengah sesama ke and whatsoever, tapi kita akan nampak mereka buat perkara itu secara berterusan dengan lebih kerap. And orang yang menghidapi tics and Tourette ni biasanya mereka tak sedar apa yang mereka lakukan. Okey, tics ni adalah vokal, okey. Tourette adalah pergerakan. Tics ni lebih kepada bunyi yang mereka hasilkan. Ada setengah-setengah bunyi macam tu. Okey, kadang-kadang sekejap-sekejap sebenarnya tak ada apa pun kat tekak tu, tapi behavior tu dia dah biasa buat. Okey, itu kita panggil tics yang menghasilkan bunyi. Okey, kadang-kadang dia buat bunyi-bunyi yang pelik-pelik kan. Okey, so mereka biasa kadang mereka tak sedar, ada certain yang akan sedar. Okey, Tourette pula ada lebih kepada pergerakan, which is kadang kelipan mata, hidung, mulut, atau pergerakan leher, pergerakan bahu, atau pergerakan tangan, sekejap-sekejap gerak tangan, sekejap-sekejap gerak tangan kan. Okey, so yang itu ada tics and Tourette syndrome. Okey, pergerakan yang berulang-ulang tanpa disedari. Okey, biasanya paling ramai yang akan kena benda ni adalah kanak-kanak. Okey, mereka intend to get used and get comfortable dengan perkara yang mereka buat. Okey, so dia akan develop untuk buat perkara tersebut dengan berterusan. Okey, another thing is tics and Tourette ni juga adalah satu sindrom yang impacted daripada masalah otak. Okey, di mana dia punya motor function, okey, is not sending a right signal to do. Okey, so dia sending a wrong signal, so dia akan keep on bergerak macam tu. So dia adalah sebenarnya biasa kita bergerak macam tu mungkin kita nak mengelak something, this is normal person, betul. Tapi bila orang yang ada tics and Tourette ni, benda tu nothing are attacking them. Okey, tak ada apa-apa yang berlaku, mungkin tak ada bugs ke, tak ada apa, tapi signal yang dihantar ke otak adalah seperti ada lalat ke, ada nyamuk ke appearing to them. So dia akan sekejap-sekejap macam tu, dia akan sekejap-sekejap macam tu, dia akan macam satu jenis macam satu hallucination yang dia boleh nampak, yang dia rasa macam ada something yang attacking them. So pergerakan tu akan keep on, dia akan buat secara berulang-ulang. Okey, dan sometimes pergerakan itu memberi keselesaan pada mereka. Okey, seperti saya cakap, lebih kepada kanak-kanak. Perkara ini lebih akan berlaku kepada orang yang lebih muda. Okey, biasa umur pertengahan tu sangat jarang lah, kecuali memang tics and Tourette ni memang dia ada problem dekat dia punya motor function and dia punya motor function dengan dia punya signal pada otak. Dan kebiasaan paling banyak juga dijumpai pada orang yang lebih berumur. Okey, orang yang lebih berumur mungkin mereka dah start hilang ingatan dan all those things. So sometimes demi keselesaan, so motor function diorang akan sending a signal to do it untuk keselesaan diorang, which is mungkin gerak bahu ke, gerak mata ke, klik banyak kali, tutup lama-lama ke kan. So yang itu lebih kepada keselesaan, tapi bila dah jadi secara berulang-ulang, dia akan jadi satu sindrom. Okey, so sekiranya ada anak-anak yang menghadapi masalah tics and Tourette ni, ini adalah salah satu tanda-tanda anak-anak untuk kena autism, cerebral palsy ataupun dyslexia. Okey, bila perkara ini sekiranya anak semakin membesar, dia tidak berkurangan atau hilang, semakin bertambah dan semakin kerap, perlulah bawa anak-anak untuk berjumpa dengan pakar kanak-kanak, okay, untuk mereka buat test dan juga dapatkan bantuan yang sepatutnya, actually what is happening to them lah. Okay, so untuk lebih memahami keadaan ini, bukannya akan hilang begitu saja, mungkin mereka ada terlibat ataupun mengalami simptom-simptom untuk ke arah penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi. Okay, untuk orang yang ada tics and Tourette ni, biasanya mereka juga ada cara untuk mengurangkan tanda-tanda untuk buat pergerakan tu ataupun bunyi tersebut. Diorang boleh jumpa dengan doktor pakar.
Okay, which is doktor akan prescribe ubat untuk kurangkan diorang punya motor function ataupun wrong signal sent to brain. Okay, there is a certain ubat-ubat yang ada, okay, yang boleh membantu untuk mengurangkan tics. Tapi sekiranya anak-anak semakin membesar, ibu bapa nampak perkara itu semakin berkurangan dan semakin hilang. Mungkin dulu sehari buat sampai 10-15 kali, and then makin berkurang kepada 5 kali sekali, kadang-kadang jarang sangat seminggu sekali baru nampak. So means it is a good improvement, which is mungkin dia tidak akan ada masalah-masalah atau simptom-simptom untuk penyakit yang lebih teruk, which is mungkin dia adalah habits daripada kecil. Okay, so dia lebih kepada habits, bukannya tanda-tanda untuk masalah penyakit yang lebih serius. So itu adalah tics and tourette, dan cara untuk mengatasinya, of course you kena pergi jumpa doktor pakar lah. So this is something related to brain and your nerve function and also your motor function. So itulah tics dan tourette. So kalau sekiranya nampak ada orang yang macam ni, macam teacher cakap, jangan sesekali tegur. Mungkin mereka mengalami masalah ni daripada kecil, ataupun itu memang masalah kesihatan diorang, atau sekiranya ada family yang ada masalah ni, boleh refer diorang kepada pakar. Kalau kanak-kanak, boleh pergi pada pakar kanak-kanak untuk dapatkan nasihat dan juga bantuan yang sepatutnya. Sekiranya diperlukan ubat, boleh dapatkan ubat. Sekiranya dia semakin baik, it is a good thing. So dia mungkin akan improve daripada penyakit tersebut untuk menjadi lebih baik, dan to the end dia akan hilang dengan sendirinya. So tak perlu risau. So sekiranya kalau jumpa ke apa ke, janganlah tegur, biar je kan. Mungkin itu memang penyakit atau kebiasaan dia macam tu. Okay, so itu tentang tics dan tourette. It's very simple topic actually. Teacher just nak share what is tics and tourette. So bila nampak ada orang yang macam tu, kita tahu lah, oh this is tics and tourette syndrome kan. At least you have information and knowledge about this. Okay, itu sahaja daripada teacher hari ini. Okay, thank you, bye bye.